Sebenarnya apakah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Cina di Malaysia ini? Apakah akidah sebenar di sebalik pemujaan mereka kepada imej Muslim kepada individu yang dirasuk oleh jin ini? Dan sebenarnya fahaman ini mendominasi di kalangan masyarakat Cina di Malaysia. Terdapat satu sembahan orang Cina yang hanya wujud di Malaysia, Singapura dan Sumatera Indonesia tetapi tidak di negara lain. Ia dikenali sebagai Datuk Kong atau Natuk Kong. Datuk Kong adalah patung sembahan yang paling banyak disembah oleh orang Cina khusus di Nusantara. Dapat dilihat hampir ke semua rumah orang Cina yang menganut agama tradisi Cina akan memiliki Datuk Kong dengan pelbagai ukiran dan bentuk diletak di hadapan rumah dan kedai mereka. Ia dikenali sebagai dewa tempatan yang menjaga kesejahteraan, keamanan, kekayaan dan juga kesihatan. Cara untuk mengenali Datuk Kong adalah dengan melihatnya di luar rumah orang Cina. Akan terdapat sebuah altar kecil yang berbentuk rumah berwarna merah atau kuning yang diletakkan limau dan nenas berserta colok di hadapannya. Sesetengah tempat mereka akan membina altar dengan menghadap ke arah kiblat. Dan jika dilihat ke dalam altar kecil ini, kita akan dapati terdapatnya patung-patung kecil, biasanya akan ada nama orang Melayu. Soalnya, bagaimanakah kepercayaan ini muncul di Nusantara ini? Ia bermula di mana orang Cina sebelum datang ke tanah Melayu. Mereka memiliki kepercayaan konsep dewa tanah atau dewa bawah. Yang mana mereka percaya bahawa dewa itu terdiri daripada roh, yakni individu sama ada raja, dermawan, orang yang baik yang telah meninggal dunia. Lalu roh individu tersebut disembah dan dianggap sebagai roh yang akan menjaga mereka di sekitar daerah tersebut. Di China, konsep ini sedia dianuti oleh masyarakat Cina dan ia dikenali sebagai Tu Di Shen ataupun Tu Di Gong. Setelah kedatangan orang Cina ke tanah Melayu, kepercayaan Tu Di Gong juga turut dibawa bersama. Pada masa yang sama, mereka melihat sebahagian orang Melayu juga memiliki kepercayaan yang hampir sama yang dikenali sebagai Datuk Keramat. Yang mana konsep memuliakan Datuk Keramat ini juga memuja ruh orang soleh yang meninggal dunia sama ada di kubur dan kawasan tertentu. Sebab itu terdapat cara pesanan orang Melayu dulu-dulu. Sekiranya seseorang itu ingin melalui di kawasan hutan ataupun di kawasan pedalaman, lalu dia dituntut untuk meminta kepada Datuk dan Nenek. Datuk, Nek, cucu tumpang encing. Datuk yang dimaksudkan di sana adalah semangat atau roh keramat yang menjaga kawasan tersebut. Kepercayaan ini sememangnya wujud di dalam alam Melayu hasil dari pengaruh batiniah orang dulu-dulu, yang mana mereka mengimani roh orang meninggal boleh merayau dan mendiami sesuatu tempat. Adapun di dalam Islam menjelaskan bahawa hakikat yang mendiami itu adalah jin dan bukannya roh. Oleh demikian itu, konsep terbentuknya Datuk Kong ini adalah hasil gabungan, yakni sinkretisme di antara kepercayaan animisme orang Melayu terdahulu dengan memuja Datuk Keramat dengan kepercayaan orang Cina yang menyembah Tu Di Gong, yakni dewa tanah ataupun dewa bawah yang menjaga kawasan yang sedia ada di dalam kepercayaan masyarakat Cina yang dahulu. Lalu berlaku asimilasi antara dua kepercayaan ini dengan membentuk konsep Datuk Kong yang rata-rata adalah orang Melayu yang telah meninggal dunia. Bagi orang Cina, keramat atau kemuliaan dihubung kaitkan dengan makhluk setempat. Makhluk ini dipercayai mengawal gerak kuasa yang tidak dapat dilihat di dalam suatu kawasan. Ia disembah sebagai makhluk setempat dan melahirkan konsep roh setempat. Mengikut kepercayaan orang Cina, keramat memerlukan pemujaan dari manusia. Keramat berasal daripada roh si mati yang dihormati semasa hidupnya. Sama ada dia adalah seorang guru silat, orang kaya, orang baik, orang alim dan juga ulama. Mereka tidak mengira sama ada orang-orang itu dari kalangan yang berlainan agama dengannya, kerana mereka hanya melihat hati yang baik atau roh yang mencapai makam tinggi yang dikira telah bergabung dengan elemen Tuhan, yakni alam. Di kuil Datuk Kong, mereka akan menjamu makanan halal jika yang disembah itu adalah orang Melayu. Dan sesetengah altar Datuk Kong ini mereka akan menyediakan songkok dan juga kopiah di sekitar Datuk Kong.
Itu adalah simbolik mengatakan bahawa Datuk Kong itu adalah di kalangan orang Melayu yang beragama Islam. Kadang-kala kuih Datuk Kong akan berbentuk kubah seperti masjid bagi melambangkan roh Datuk Kong itu merupakan orang Islam. Malah mereka juga turut meletakkan tulisan Jawi di kuil-kuil Datuk Kong. Berdasarkan situasi ini sebenarnya adalah relevan untuk orang Cina mempelajari tulisan Jawi. Ini kerana mereka percaya Datuk Kong yang merupakan salah satu cara mereka berdoa untuk mereka mendapatkan kebaikan dari rohnya. Dengan beristighosah atau meminta dengan roh orang alim dan juga orang baik yang telah meninggal dunia. Dan pada masa yang sama mereka memiliki ritual menurun ataupun dirasuk, yang mana seseorang itu akan melakukan ritual tertentu bersama asap kemenyan dengan bacaan mantra sehingga dia dirasuk oleh roh Datuk Kong. Lalu dia akan bercakap mewakili Datuk Kong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk Sah. Lalu individu tersebut akan memakai pakaian orang Melayu. Dan di saat itu dia akan menulis azimat dan memberi restu kepada orang yang meminta dengannya. Begitu juga pada setiap perayaan umat Islam atau hari kerajaan orang Melayu, para pemuja Datuk Kong mereka juga akan menjamu dan melakukan ritual meraihkan hari raya bersama dengan Datuk Kong. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kuat dah. Barang tak mania sikit saja. Realitinya terdapat banyak kontroversi yang melibatkan kepercayaan Datuk Kong di Malaysia. Ada sebahagian yang menganggapnya ia adalah satu bentuk penghinaan kepada orang Melayu dan juga umat Islam. Untuk isu ini perlu dilihat kepada beberapa aspek. Pertama, ia sememangnya kepercayaan kaum Cina di Malaysia. Mereka lakukan itu bukan tujuan penghinaan tetapi kerana itu adalah tujuan kepercayaan mereka. Kedua, perlu ditekankan kepada penganut mereka atau diadakan dialog dengan mereka agar berhati-hati dan jangan melampau dalam ritual mereka melibatkan imej Muslim. Kadang-kala dengan imej pakaian orang soleh digunakan dalam bentuk pemujaan. Sedangkan perkara itu jelas melanggar syariat Islam bagi sensitiviti umat Islam. Soalan yang mungkin boleh ditanyakan kepada mereka, jika Datuk Kong itu adalah ruh orang Islam seperti mereka percaya, adakah ruh orang Islam itu akan melakukan perkara syirik tersebut seperti mereka lakukan di kuil-kuil mereka? Ini kerana bagi umat Islam itu adalah jelas kepercayaan yang melibatkan permainan jin dan ia ditentang di dalam syariat Islam. Dalam situasi ini sebenarnya terdapat ruang dakwah yang luas untuk disampaikan Islam kepada mereka, yang mana boleh digunakan di antara ruang-ruang elemen Islamik dan juga Melayu yang digunakan itu disampaikan kepada ajaran Islam kepada mereka. Dan pada masa yang sama kita juga perlu memahami bahawa masyarakat Cina ini mempercayai bahawa kehidupan ini dikelilingi oleh roh dan Tuhan mendiami di dalam alam ini. Manakala akidah Islam pula memahami bahawa Tuhan tidak mendiami bersama ciptaannya di alam ini. Sehubungan itu dalam Islam juga memiliki konsep makhluk jin yang ia turut hidup bersama dengan manusia tetapi mereka di alam gaib yang boleh merasuk orang dengan menurun. Akan tetapi kerap kali hal itu disangka mereka dirasuk oleh roh individu tertentu lalu diminta pertolongan dengannya. Ini kerana di dalam Islam menerangkan tentang situasi ini seperti firman Allah di dalam Al-Quran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzu birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan meminta itu mereka akan menjadi golongan jin yang bertambah sombong dan jahat. Surah Al-Jin ayat ke-6. Saya Ahmad Ikram Muhammad Noor. InsyaAllah kita akan bertemu dalam siri video yang akan datang. Assalamualaikum.